Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Untuk kelas tambahan MPDCA pada hari ini, cikgu mahu kamu membuat latihan modul 14 Teknologi dan Kehidupan Lestari di muka surat 188. Okey, soalan yang pertama, Rajah 1.1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk menguji kestabilan objek. Okey, bila kita nampak perkataan kestabilan, kita kena ingat faktor yang mempengaruhi kestabilan objek iaitu ketinggian, dan luas tapak. Okey, dua ni adalah faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. Semakin tinggi objek, semakin tidak stabil. Semakin luas tapak objek, semakin stabil objek tersebut. Okey, soalan yang pertama, berdasarkan Rajah 1.1, botol yang manakah lebih stabil? Okey, perhatikan gambar rajah. Ada botol P dan botol Q. Apabila diletakkan kipas, botol P masih tegak manakala botol Q jatuh. Okey. Botol yang mana lebih stabil murid-murid? Ya, botol P. Botol P. Botol P lebih stabil berbanding botol Q. Ini adalah pemerhatian. Botol P lebih stabil berbanding botol Q. Okey, berikan inferen. Kenapa botol P ni lebih stabil berbanding botol Q? Okey, tengok. Yang ni dia duduk berdiri, tapak, kita lihat pada tapak botol tu. Okey, luas tapak botol ni lebih besar berbanding botol Q. Jadi kamu boleh tulis kat sini, kerana luas tapak botol P lebih besar berbanding botol Q. Okey, ini adalah dia punya inferen, kerana luas tapak botol P lebih besar berbanding botol Q. Okey, seterusnya, padankan maklumat dengan pom boleh ubah yang betul dalam penyiasatan itu. Okey, tadi yang tak sama adalah di sini yang tidak sama. Pom boleh ubah dimanipulasinya adalah luas tapak. Okey, yang pom boleh ubah bergerak baras adalah kestabilan botol ni. Okey, yang sama apa murid-murid yang sama ni? Okey, pandai, ketinggian botol. Okey, boleh padankan di sini ya. Okey, padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan itu. Okey, cikgu dah sebut tadi, kestabilan objek adalah pemboleh ubah bergerak balas. Luas tapak adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, seterusnya, Rajah 1.2 menunjukkan seorang peserta sumo. Ini adalah seorang peserta sumo. Berikan dua alasan untuk menjelaskan mengapa peserta sumo dengan postur yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2 tidak mudah jatuh apabila ditolak. Okey, kenapa bila dia duduk dalam keadaan begini, dia tidak mudah jatuh apabila ditolak? Kenapa murid-murid?
Kenapa bila duduk dalam keadaan macam ni dia tidak mudah jatuh? Okey. Kalau berbanding dia berdiri tegak. Okey, kerana nombor satu, kerana luas tapaknya lebih besar. Okey, luas tapak lebih besar ya. Berbanding dia berdiri tegak. Yang kedua, tarikan graviti badannya lebih rendah. Okey, murid-murid tahu apa tahu tarikan graviti? Semua objek yang jatuh akan ke bawah kan. Jadi bila dia duduk dalam keadaan macam ni, keadaan ataupun tarikan graviti badannya lebih rendah. Jadi dia lebih stabil dan tidak mudah jatuh. Okey, ini adalah dua sebab mengapa peserta sumo ni tidak mudah jatuh. Ya. Okey, seterusnya. Tandakan right faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Cikgu dah sebut awal-awal tadi faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Okey, bentuk struktur. Betul. Ketinggian objek ataupun jenis bahan. Okey, yang mana satu tadi? Cikgu dah sebut dah tadi ni. Ni ketinggian dan luas tapak. Jadi apa yang ada di sini adalah ketinggian objek. Tandakan right. Okey, seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan objek yang stabil? Objek yang stabil ni objek yang macam mana, murid-murid? Objek yang stabil adalah objek yang stabil adalah okey. Objek yang stabil adalah objek yang tidak mudah tumbang apabila dikenakan daya. Okey, objek yang stabil adalah objek yang tidak mudah tumbang apabila dikenakan daya. Itu adalah maksud stabil. Okey, seterusnya. Rajah 2.1 menunjukkan seekor zirafah. Okey, zirafah. Ni zirafah ya. Tengah minum air. Apakah yang boleh dilakukan oleh zirafah untuk mengelakkannya daripada tumbang semasa minum air? Okey, apa yang zirafah ni buat, murid-murid? Nak minum air dia buat apa? Kenapa ya? Dia buat apa tu? Zirafah ni. Okey, zirafah membuka kakinya, buka ataupun mengangkangkan kakinya apabila minum air. Okey, zirafah membuka ataupun mengangkangkan kakinya apabila minum air untuk
menjadikan ia lebih stabil. Untuk menjadikan ia lebih stabil. Okey, seterusnya. Rajah 2.2 menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji masa yang diambil bagi silinder tumbang dengan menggunakan luas tapak yang berbeza. Okey, ini luas tapak yang berbeza. Okey, jadi dekat sini dah dapat dah dia punya maklumat. Okey. PM dia luas tapak dan juga PG adalah masa yang diambil bagi silinder tumbang. Okey, ini adalah pemboleh ubah. Okey, yang PM luas tapak, PQR luas tapak yang berbeza, PG dia masa yang diambil untuk silinder tumbang. PR, apa PR dia murid-murid? Okey, yang sama adalah ketinggian silinder. Okey, kita dah dapat maklumat pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Okey, tengok soalan. Okey, ini soalan berbentuk jadual. Keputusan adalah seperti yang direkodkan dalam jadual 1 di bawah. Okey, luas tapak P 3 cm, masa yang diambil untuk tumbang 5. Q, luas tapak dia 5, masa diambil untuk tumbang 10 saat. Manakala R, luas tapaknya 7, masa yang diambil untuk tumbang adalah 15 saat. Okey, berdasarkan jadual 1, lakarkan satu carta palang dalam ruangan yang disediakan. Okey, murid-murid ingatkan carta palang. Carta palang berbentuk L. Cikgu tak mahu lukis, cikgu mahu murid-murid buat sendiri. Okey, carta palang berbentuk L. Okey, bawah ni adalah PM. Bawah PM, atas PG. Okey, cikgu mahu murid-murid buat carta palang tersebut di sini ya. Okey, dan tengok pada jadual di atas. Okey. Okey, untuk kelas tambahan hari ini setakat ini dahulu. Okey, cikgu akan bagi satu lagi latihan ataupun soalan kuis. Cikgu mahu murid-murid jawab soalan kuis tersebut. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, hari ini adalah kelas tambahan yang terakhir bagi kita di tahun 6. Untuk modul yang seterusnya, ada lagi sedikit modul yang kita tak buat. Cikgu akan bawa semasa kelas PDPR nanti ya. Okey, setakat ini dahulu kelas tambahan pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, setakat ini dahulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.